Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar, penonton, pendengar, semoga semua kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karangan Syekhul Islam Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang minggu lepas, kita telah pun mengetahui bahawa martabat cinta yang tertinggi sekali dinamakan sebagai Al-Khullah. Al-Khullah. Kha, lam, di atas lam ada syaddah, sabdu, dan ta marbutah, khullah. Dan maqam ini khusus yakni dari sudut Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah di antara sifat Allah, iaitulah kecintaan Allah yang paling tinggi kepada dua makhluknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan moyang baginda Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah peringkat cinta yang tertinggi, yang mana khullah itu terkandung padanya kesempurnaan cinta dan kesudahan puncak perasaan cinta. Ya. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah, seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Dan penyataan sebahagian orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah adalah khata', adalah salah, adalah ghalat, adalah satu kesilapan. Poinnya, apa yang nak disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, nak bagi tahu kata cinta ini kemuncaknya ataupun memang boleh membawa kepada ta'abbud, pengabdian diri kepada yang dicintai. Nak bagi tahu kata cinta adalah punca kenapa seseorang itu mentaati yang lain. Kenapa isteri mentaati suaminya? Kenapa suami menurut cakap isterinya dan berusaha memenuhi permintaan isteri? Kenapa anak dan ayah saling cuba untuk memenuhi kehendak dan tuntutan masing-masing salah satu antara mereka? Kerana kasih sayang dan cinta memang menuntut perkara tersebut. Maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang mutlak, yang tidak ada belah bahaginya. Maka kecintaan ini akan membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar taatnya kita kepada Allah Tabaraka wa taala mengikut kadar cintanya kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi dia kata faslun, fasal. وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. Dan telah terdahulu, sebelum dia bincang kepada kita nama-nama cinta martabatnya, telah diberitahu bahawa seorang hamba itu, manusia itu, dia tidak meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan dia gemar, melainkan untuk memperolehi apa yang dia cintai dan dia gemar juga. Di mana dia akan meninggalkan apa yang kurang dicintai dalam rangka untuk mendapatkan apa yang lebih dicintai. Seperti mana dia melakukan perkara yang dia benci untuk mendapatkan kecintaan
yang lebih. Maksudnya dia buat benda yang dia tak suka untuk mendapatkan sesuatu yang dia lebih sukai. Ya. Atau untuk dia menghilangkan atau dia meninggalkan sesuatu yang lebih dia benci, maka dia buat benda yang kurang dia benci. So ini adalah tabiat hati, tabiat perasaan dan emosi manusia. Ya. Jadi manusia itu gerak-gerinya, tindak tanduknya didorong oleh rasa apa yang dia cintai dan dia sukai. Sebab itulah rasa cinta, mahabbah ini adalah aslul harakah. Adalah asal pergerakan dalam alam ini. Kenapa sesuatu itu bergerak ke arah sesuatu yang lain? Ialah kerana cinta. Digerakkan oleh rasa cinta. Ya. Itu. Sebab itu orang kata cinta ialah asal segala pergerakan di alam ini. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. Dan telah terdahulu juga kita dah sebut bahawa tugas akal yang paling utama ialah dia mendahulukan yang paling dicintai atas yang kurang dicintai. Mendahulukan yang kurang dibenci atas perkara yang lebih dibenci. Dan telah terdahulu perbincangan juga bahawa ini adalah kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Juga telah dibincangkan sebelum dia bincang kepada kita martabat al-hub apa semua. Jangan lupa yang itu. Jangan lupa perbincangan tersebut. Ya. ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. Dia kata, bila kita dah tahu perkara ini, dan kita dah tahu juga bahawa tidak sempurna mendahulukan apa yang lebih dicintai melebihi perkara yang kurang dicintai atau meninggalkan perkara yang lebih dibenci kepada perkara yang kurang dibenci, tidak akan berlaku kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, quwwatul idrak. Kekuatan dalam dia mencapai, memahami perkara tersebut. Yakni, sejauh mana akalnya dapat gambaran yang jelas tentang mana yang patut dicintai lebih atau mana yang patut dibenci lebih. Ya. Ini yang pertama, quwwatul idrak. Yang kedua ialah syaja'atul qalb, keberanian jiwa. Dia kena ada kekuatan keazaman untuk melakukan apa yang dia sudah tahu itu adalah yang paling baik, yang terbaik. Fa inna at-takhallufa 'an dhalika, kerana sesungguhnya ketinggalan daripada perkara ini dan beramal dengan sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Iaitulah mendahulukan yang kurang dicintai berbanding yang sepatutnya lebih dicintai, atau melakukan perkara yang sepatutnya paling dibenci dengan meninggalkan benda yang kurang dibenci.
Perkara ini berlaku kenapa? Sama ada li dha'fil idrak. Sama ada kelemahan pengetahuannya, capaian maklumatnya. Di mana dia tidak mencapai sebenarnya martabat perkara yang dia cintai dan dia benci itu seperti yang sepatutnya. Yang ni dia tak dapat gambaran jelas. Ya. Yang mana sepatutnya yang paling bermanfaat untuknya, yang sepatutnya dia kena suka. Ya. Jadi kalau kita kata orang sakit, pergi dekat doktor. Doktor kata dia kena penyakit sekian-sekian, kena makan ubat. Ya. Tapi dia tak ambil ubat, dia tak ikut nasihat doktor, dia culas. Kan? Kenapa dia culas? Sama ada dia tak dapat gambaran betapa seriusnya penyakit yang dia ada. Ya. Dia tak faham betul-betul yang doktor cakap tu, kata penyakit encik ni serius, kena makan ubat. Jadi dia tak dapat gambaran serius itu. Sepatutnya dia kena sedar bahawa menjaga kesihatan dirinya itu lebih utama daripada dia seronok masih lagi duk makan ya benda-benda yang boleh merosakkan kesihatannya. Ya. Masalahnya kalau kata dia perokok. Ya. Dan dia juga ada penyakit. Kenapa dia sakit tapi dia tak tinggal rokok? Kerana sama ada yang pertama kita kata dia tak jelas. Dia tak tergambar lagi di mindanya dengan gambaran yang jelas betapa bahayanya rokok berbanding merokok. Bahawa merokok itu sepatutnya ditinggalkan dan kesihatannya yang patut diutamakan. Tapi dia mungkin tak jelas benda tersebut. Dan poin Ibn Qayyim di sini ialah samalah. Kenapa ada orang sanggup melakukan maksiat berbanding ketaatan? Sama ada dia tak dapat gambaran yang jelas. Dia tak clear dalam minda dia bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Atau dia masih belum tidak clear dalam pemikirannya bahawa kelazatan, keseronokan maksiat yang dia buat ini tidak ada tolok bandingnya dengan azab yang dia akan dapat di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Dia tidak ada idrak, capaian yang nyata, yang terang tentang perkara tersebut. Wa imma li dha'fin fil nafsi wa ajzin fil qalbi la yutawi'u li ithari al-aslah. Atau yang kedua, dia kata ada orang jelas, dia tahu. Ya. Dia tahu, dia seorang doktor perubatan. Dia dah tengok, dia dah operate mayat orang yang mati kerana penyakit yang disebabkan oleh rokok. Tapi dia masih merokok. Masalahnya. Kenapa? Nak kata dia tak cukup maklumat? Oi. Dia pakar jantung. Masalahnya. Ya. Dan dia sudah berpengalaman melihat sendiri. Mungkin kalau kita kata perokok tu sendiri dia tak pernah tengok, dia hanya tengok gambar. Tapi doktor ni dia sendiri dah tengok, dah pegang paru-paru orang yang merokok yang rosak. Ya. Jantung orang yang merokok yang tersumbat dan sebagainya. Kenapa dia masih merokok masalahnya? Kenapa berlaku macam itu? Kerana satu lagi puncanya ialah semangat tak kuat. Tidak ada kejituan, tidak ada kekuatan semangat dalam jiwa, hati dia, semangat dia, roh dia tidak kuat sehingga dia tidak mampu untuk mengikuti keputusan yang logik itu, yang sepatutnya dia mendahulukan yang paling bermanfaat, yang paling utama, yang paling memberi maslahah kepadanya dalam keadaan dia tahu itulah yang paling utama. Ya. Maka jikalau kuat
ataupun deras capaian maklumatnya dan kuat jiwanya dan hatinya teguh untuk mendahulukan perkara yang lebih dicintai berbanding perkara yang kurang, yang makruh yang kurang, benda yang dibenci yang kurang. Maka dia telah pun ditaufikkan oleh Allah kepada segala sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang kuasa syahwatnya lebih kuat daripada kuasa akal dan imannya, lalu menyebabkan akal dan imannya kalah. Dan ada orang sebaliknya, akal dan imannya lebih kuat daripada syahwatnya. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. Kalau orang yang banyak pesakit, orang yang sakit badan ini, sakit tubuh badan, dilindungi oleh doktor daripada perkara yang memudaratkannya dengan dinasihatkan jangan makan itu, jangan makan ini, diberi ubat itu ini, lalu dia enggan dan syahwatnya masih lagi nak makan benda-benda yang doktor kata tak boleh makan, pakcik tak boleh makan, hak ni banyak sangat, tapi itulah makanan kegemarannya, walaupun dia tahu kata kalau dia makan ni menyebabkan dia akan sakit. Dia mendahulukan syahwatnya atas akalnya. Dan golongan doktor menamakan orang yang seperti ini orang yang tidak ada maruah. Doktor di zaman beliau lah mungkin. Kan? Orang yang tak ada maruah. Orang yang tak ada sense yang sepatutnya, yang wajar. Maka demikianlah kebanyakan pesakit jiwa. Pesakit jiwa di sini bukan pesakit mental, tetapi jiwa yang bermaksud di sini ialah jiwa qalb. Jiwa jantung hati, penyakit emosi. Itulah orang yang ada syahwat, yang melakukan maksiat, mendahulukan, melebihkan apa yang perkara yang menyebabkan mereka semakin sakit kerana kuatnya syahwat mereka. Maka itulah dia poinnya. Kenapa ada orang yang dah tahu kata Allah Ta'ala ni larang benda sekian-sekian, dia murka kalau kita buat dapat azab sekian, dan dia percaya dia orang mukmin, bukan orang kafir. Tapi pasal apa dia masih lagi boleh buat maksiat tersebut? Kerana syahwatnya mengatasi akal dan imannya. Dia bukan tidak ada kekuatan capaian, capaiannya jelas, tetapi dia tidak ada keberanian jiwa, tidak ada kekentalan jiwa untuk meninggalkan perkara yang dia rasa boleh menyebabkan dia terseksa sebentar dalam rangka nak mendapat kecintaan yang lebih agung. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. Maka asal segala perbuatan buruk itu berpunca daripada kelemahan capaian dan kelemahan jiwa dan kerendahannya. So inilah dua perkara. Punca orang itu terjebak dalam perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang yang sebenarnya benda itu berbahaya untuk keselamatan dirinya di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Kerana kelemahan capaian maklumatnya, atau kerana jiwanya memang jiwa yang lemah, yang tak berani, yang pengecut, yang takut kehilangan kelazatan sementara, tetapi sanggup membiarkan dia merana secara abadi. Wa aslul khairi min kamalil idraki wa quwwatin nafsi wa syarafiha wa syaja'atiha. Demikian juga segala punca kebaikan ialah kerana adanya capaian maklumat yang sempurna dan kuat jiwanya. Yang ini jiwanya ada kekentalan untuk meninggalkan perkara yang
dia seronok yang dia suka demi dalam rangka untuk mendapat benda yang lebih baik. Sanggup menanggung keperitan yang sedikit dalam rangka untuk mengelakkan daripada keperitan yang lebih besar di akhirat. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. Maka dia kata cinta dan kehendak adalah asal segala tindakan, perbuatan dan puncanya. Manakala benci adalah asal segala peninggalan. Yakni kita buat sesuatu, asalnya yang menyebabkan kita buat sesuatu ialah kerana kita suka. Dan asalnya kenapa kita tinggal satu benda kita tidak buat, secara asasnya punca utamanya ialah kerana kita tak suka. Itu je. Dan inilah dua kekuatan yang ada dalam jiwa manusia yang merupakan asal kebahagiaannya atau kecelakaannya. Yang nak menjadikan dia seorang hamba yang bahagia di dunia akhirat atau celaka dunia akhirat bergantung kepada cinta dan benci ini. Ke arah mana cintanya, ke arah mana bencinya. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, "Awthaqu al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan iman yang paling teguh ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب. Adanya sesuatu tindakan yang dilakukan secara pilihan, yang kita buat dengan pilihan kita, bukan perbuatan yang kita buat kerana kita tak boleh nak elak. Tidak akan berlaku melainkan dengan ada sebab-sebabnya daripada cinta dan kehendak. Kita tidak memilih untuk melakukan sesuatu melainkan kerana kita cinta dan suka. Kita tidak pilih untuk pagi-pagi ini menghadap kita punya gadget, menghadap kita punya komputer, laptop, televisyen untuk mendengar segala perbincangan ini melainkan kerana memang kita cinta perkara tersebut. Kita sanggup menempuh jam, kesesakan lalu lintas yang begitu dahsyat untuk ke tempat kerja melainkan kerana kita suka. Sama ada kita suka kerja atau kita suka natijah daripada kerja tersebut. Daripada gaji dan sebagainya yang kita memang suka. Kita perlu dan kita suka. Ya, kalau tidak, tak mungkin manusia boleh buat benda tersebut. Ya, semua tindak tanduk kita ialah kerana cinta dan suka. Adapun meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, boleh jadi kerana tidak ada sebab dan tuntutan untuk melakukannya. Adapun tidak buat sesuatu, dia ada dua punca. Punca pertama, sebab tak ada sebab untuk buat. Masalahnya kalau orang tanya, pasal apa Nabi SAW tak pergi Mekah naik kapal terbang? Kenapa Nabi tidak naik kapal terbang? Soalan tak masuk akal. Kapal terbang belum ada di zaman Nabi SAW. Ya, belum ada di zaman Nabi SAW. Itu macam mana Nabi nak naik? Kan? Jadi tidak naiknya Nabi SAW kapal terbang adalah kerana tidak ada sebab yang menuntut untuk melakukannya.
وَتَارَةً يَكُونُ لِوُجُودِ الْبُغْضِ وَالْكَرَاهَةِ الْمَانِعِ مِنْهِ, dan kadang-kadang tidak buat sesuatu itu kerana dia benci dan tak suka. Dia buat itu kerana dia tak suka, dia benci. Ya. Dan inilah dia tempat tergantungnya perintah dan suruhan yang dinamakan sebagai al-kaf, menahan diri, yang merupakan tempat tergantungnya pahala dan hukuman. Yakni dalam syarak kita ada suruhan dan larangan. Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang ada dua kategori. Pertama, kita tinggal. Contoh, kita tidak berzina. Nas'alullah al-afiyah. Kita tidak mencuri. Kita tidak minum arak. Kenapa tidak melakukan perkara ini? Sama ada kerana kita rasa tak perlu. Sebab kita dibesarkan dalam suasana orang Islam, kita tak terbiasa buat benda tersebut. Jadi kita tak suka sebab kita tak biasa. Bila kita benci, dia punya konsekuens yang kita nampak secara fizikal kalau benda tu berlaku. Yang ni benci secara tabiat. Kadang memang tidak ada benda yang Tuhan larang, melainkan ia adalah benda yang dibenci oleh fitrah yang sejahtera. Zina, arak, mencuri, merompak. Ini semua benda yang pada asasnya fitrah manusia memang tak suka. Jadi kalau orang yang meninggalkan benda ini kerana fitrahnya semata-mata, kerana tabiatnya tak suka, dia tidak berdosa, tetapi dia juga tidak mendapat pahala. Berbanding orang yang meninggalkan perkara ini dan dia hadirkan dalam jiwanya, ingatannya, bahawa dia meninggalkan perkara ini kerana Allah dan dia memupukkan rasa benci terhadap perkara tersebut kerana Allah benci. Orang yang cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Sampai ke satu tahap, dia benci benda tersebut bukan lagi kerana dirinya tapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kita bincangkan tentang keadaan wali yang datang dalam hadis. Fabi yasma' wa bi yabsur. Dengan kulah dia mendengar, bersama dengan kulah dia melihat. Yang inilah keadaan yang mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. Dengan perincian ini hilanglah segala kesamaran berkenaan meninggalkan sesuatu. Adakah ia perbuatan yang wujudi atau dia adalah sesuatu perbuatan yang adami, tidak wujud. Yakni tidak buat sesuatu. Adakah dia satu perbuatan atau dia bukan perbuatan? Ini perbincangan yang panjang dalam ilmu usul al-fiqh dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, meninggalkan sesuatu ada dua. Meninggalkan sesuatu ada dua. Meninggalkan sesuatu, tidak buat sesuatu kerana tidak ada sebab untuk buat. Yang ini kita tak panggil dia meninggalkan. Bahkan sebaliknya dia tidak buat sahaja. Adapun dia tidak buat sesuatu kerana dia tak suka, dia benci, itu namanya al-kaf. Dia menahan dirinya daripada buat. Dia yang tahan diri dia, maka ini perbuatan. Yang inilah kalau pada perbincangan itu pada perbuatan Nabi SAW, ini yang dinamakan sebagai sunnah tarkiyah. Nabi tidak buat sesuatu kerana memang Nabi tak mau buat, walaupun ada sebab untuk buat. Masalahnya Nabi, kenapa Nabi tidak menyambut maulid Nabi? Tidak menyambut perayaan maulid Nabi, maulid dia sendiri. Kenapa? Nabi tidak mahu.
Kita tak boleh kata sebab tidak ada keperluan. Kerana keperluan ada. Di zaman Nabi pun ada. Kan? Dan tidak ada yang menghalang daripada Nabi untuk buat kalau Nabi nak buat. Melainkan benda itu memang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi tahan dirinya daripada buat. Maka ini dinamakan sunnah tarkiyah. Yang mana meninggalkannya adalah sunnah dan melakukannya adalah bid'ah. Ada pun benda yang Nabi tak buat kerana tidak ada zaman dia. Nabi tidak naik unta, Nabi tidak naik kereta, Nabi naik unta, Nabi tidak naik kapal terbang, Nabi tidak menggunakan pistol dan senapang, rumah Nabi tidak ada elektrik. Tidak menggunakan Nabi perkara ini bukan kerana Nabi tidak mau, tetapi kerana benda tu tak ada. Tidak ada sebab dan pendorong untuk Nabi melakukannya. Maka perkara ini kita tak namakan dia sunnah tarkiyah. Bahkan tidak salah untuk kita melakukannya kerana dia adalah benda yang berkaitan dengan maslahah mursalah. Maslahah yang dilepaskan oleh syarak kepada penilaian kita. Dengan tawabitnya. Ya. So itu kalau kita nak faham masalah dari sudut perbincangan tark, dari segi perbuatan Nabi SAW, demikian juga dari sudut amalan makhluk. Ya. Tak sama orang yang tidak berzina. Kerana apa? Kerana dia memang hidup dalam suasana yang dia tak ada keperluan untuk berzina. Dia ada isteri, tidak ada orang yang goda dia. Ya. Tidak ada orang yang nak ajak dia berzina. Berbanding dengan orang yang digoda, diajak untuk berzina. Dan dia tidak ada yang menghalang dia. Tapi dia tinggal kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah pujian datang kepada orang ini. Betul tak? Tidak ada pujian dalam syarak atau pahala tertentu kepada orang yang tidak berzina. Orang yang tak berzina, dijanjikan dia tidak diazab. Adapun tidak berzina itu sendiri dapat pahala khusus tertentu, tidak ada. Tetapi yang datang fadilat dalam hadis apa dia? Lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang ada kedudukan, lalu dia menolak dengan mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut Allah. Termasuk daripada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Datang pujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Datang pujian, kalau tidak apa, semua Nabi tidak berzina. Semua Rasul tidak berzina. Sahabat-sahabat Nabi dan Rasul tidak. Tapi kenapa pujian khusus diberikan kepada Nabi Yusuf AS? Kerana Nabi Yusuf berada dalam situasi dia meninggalkan zina itu bukan kerana semata-mata tinggal. Bahkan dia menolak ajakan. Dia dia menahan dirinya daripada zina. Ini dapat pahala. Bukan sahaja tidak berdosa, bahkan diberi ganjaran pahala kerana dia ada buat sesuatu. Dia ada buat sesuatu. Ada. Seperti lelaki yang terperangkap dalam gua, yang dia dah pun, sepupunya sudah pun berada di bawahnya dan dia di atas sepupunya. Bila sepupunya kata, ini akhafullah, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Terketak-ketak tangan dan kakinya, takutkan Allah. Oh ya? Lalu ditinggalkan. Itulah. Kita kata meninggalkan kerana ada penghalang. Ya. Itu maksud Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Poin dia nak kata, punca gerak-geri manusia macam kita sebut, perbuatan. Kenapa manusia pilih untuk buat ini, tidak buat itu, perbuatan yang memilih untuk buat sesuatu adalah kerana cinta dan kehendak. Adapun kenapa dia tidak buat sesuatu, ada 2 sebab. Sama ada kerana tidak ada keperluan, yang ini bukan perbuatan, tapi dia adalah hanya semata-mata tidak buat. Atau kerana dia benci, yang melazimkan dia cinta sesuatu yang lain.
Yang ini adalah pasangan kepada cinta tadi. Maka dia adalah perbuatan. Kerana hakikatnya dia meninggalkan B untuk melakukan A. Kerana A. Kerana dia cintakan A, dia tinggalkan B. Maka yang ini dapat ganjaran. Dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Faslun, kemudian dia kata, كل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله، ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه. قال هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم. Setiap perbuatan dan meninggalkan yang dilakukan kerana pilihan, maksudnya perbuatan kenapa manusia pilih untuk buat A, meninggalkan B. Ya. Ini sebenarnya didahulukan, diutamakan oleh seseorang yang hidup itu kerana terdapat padanya hasil manfaat yang dia suka atau hilang daripadanya keperitan, yang dengan hilang keperitan tersebut akan berolehlah kelegaan dan kesembuhan. Dan tuntutan ini didahulukan, diutamakan oleh orang yang berakal, bahkan haiwan yang tidak berakal pun. ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. Cumanya maksudnya Ibn Qayyim nak bagi tahu, secara asasnya manusia macam itu. Manusia mendahulukan benda yang lebih dia sukai dan meninggalkan perkara yang mendatangkan mudarat. Manusia menanggung keperitan yang sedikit dalam rangka untuk memperolehi kelazatan yang lebih besar atau mengelak mudarat yang lebih besar. Ini adalah naluri, fitrah. Semua makhluk hidup, manusia, binatang, haiwan, semuanya. Ini adalah insting, naluri yang Tuhan jadikan dalam diri setiap makhluk yang bernyawa. Tetapi isunya adalah silap pada membuat penilaian. Jadi ada orang, dia menyangka dia meninggalkan sesuatu yang menyakitkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar ganjarannya. Tetapi hakikatnya yang dia tinggalkan itulah ganjarannya yang besar, dan yang dia kejar itulah yang akan menyebabkan dia mendapat kesusahan yang berpanjangan. Orang yang meninggalkan salat kerana dia ada meeting dengan klien ataupun nak kena pergi hantar borang tender. Waktu salat nak habis dah ni, sepatutnya dia berhenti semayang, singgah saat semayang. Tapi kalau dia singgah semayang, mungkin pejabat dah tutup, tak dapat nak hantar tender last date. Ya. Jadi macam mana? Manusia dalam situasi macam ini, kod mana pun dia tidak akan tinggalkan instingnya. Instingnya apa? Meninggalkan melakukan mudarat yang kecil untuk mendapat manfaat lebih besar. Meninggalkan manfaat yang sederhana yang kecil untuk mendapat manfaat lebih besar. Tetapi yang manusia salah apa dia? Salah dalam menentukan mana manfaat yang besar, mana manfaat yang kecil. Jadi banyak orang yang berakal, bukan tak berakal, dia mungkin akan dahulukan tender daripada salat, meeting klien daripada salat. Dan dia rasa dia telah melakukan perkara yang sepatutnya dia buat, iaitu mendahulukan maslahah yang lebih besar berbanding maslahah yang kecil,
menanggung keperitan yang sederhana demi mengelak keperitan yang lebih besar. Dia anggap macam itu, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dia melakukan sebaliknya. Itu maksud di sini. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب. Nah, ini adalah keadaan orang yang pandangannya terhad pada dunia, pada habuan segera, dan tidak memerhati, tidak jauh pandangannya sampai ke akhirat, pada kesan akibat yang belakangan. Dia hanya melihat kelazatan yang sementara, yang sekarang. Ya, untuk mendapat kelazatan. Sebab tu kita kena bezakan, setengah pengkaji dia kata kita kena bezakan di antara lazat sedap dengan baik, manfaat, maslahah. Lazat itu sementara, sekejap, enak, sementara. Orang yang ada penyakit kencing manis, diabetes, dan dia seorang yang suka makan makanan yang manis, kek. Orang main hadiah dekat dia, nah, whole kek. Sebiji kek untuk dia. Nafsunya, syahwatnya membuat-buat. Dan dia rasa perit kalau tak makan. Duk tengok kek di depan mata dia, tak boleh makan. Dia pun makan. Lazat itu dekat lidah dia sahaja. Dan kek tu masuk perut dia, habis. Penyakit mai. Dan penyakit itu akan meninggalkan kesan yang panjang dalam hidup dia. Kan? Macam itulah. Manusia mengejar kelazatan sementara yang ada dalam perbuatan maksiat. Tetapi dia tak fikir natijah buruk yang akan dia tanggung sepanjang hayat. Ya. Mungkin ada di kalangan kita sekarang berasa, ada benda lain lagi nak buat pagi ni sebenarnya. Tidur mungkin. Ya. Daripada nak kena bersengkang mata, dengar ustaz ni ceramah, dahlah boring, tak seronok. Ya. Mungkin boleh tukar video lain. Ya, tutup video ini dan sekarang dekat skrin kita pun ada dah video-video lain di tepi tu. Ya. Yang kita pun sambil duk dengar ustaz ni ceramah, kita pun duk scroll juga video lain. Kan? Duk tengok, tengok lagi ada video pasal politik, pasal hiburan, pasal sekian. Yang setan akan kata, syok ni, tengok ni penting ni. Dia akan kata penting. Mungkin terlintas dekat lagi kita klik video pasal berita semalam apa benda. Setan kata, ini penting ni berita ni. Hang tak tahu lagi ni. Orang semua pakat tahu dah. Kena tengok ni. Apa dia cakap ni. Tapi hak video tu nak habaq penting dia pun penting duniawi. Hak yang kita duk cerita ni, kepentingan dia nak menyelamatkan kita di akhirat sana. Yang mana itu adalah kehidupan kekal abadi. Jadi manusia ni kadang-kadang dia suka tersilap pilih pasal dia terlalu ikutkan kelazatan yang sementara atau pandangannya hanya terhad kepada dunia. Sebab itulah Rabi'i ibn Amir radhiyallahu an bagi tahu kepada Panglima Rustum, Panglima Farsi, ya, kenapa Islam datang berjihad. Dia kata di antara yang dia sebut ialah untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Penilaian kita ni bukan dunia sahaja tapi merangkumi akhirat. Ya? Merangkumi akhirat. Jadi itu yang kita kena lihat. Wa khassatul aqli an-nazaru fil awaqib. Dan khususiyah, specialty akal, yang dikatakan akal ini apa dia tuan-tuan dan puan-puan,
ialah dia boleh menilai kesan jangka panjang. Inilah akal. Akal, fungsi akal berbeza dengan mata adalah akal menjangka apa yang tak terjangkau oleh panca indera yang fizikal. Sebab itulah manusia yang berakal dalam Al-Quran siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara ghaib. Siapakah yang Allah sifatkan dengan sebagai warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang yang berakal bukan orang yang mendedahkan atau membebankan akalnya untuk berfikir benda yang dia tak mampu. Atau dia menghadkan akalnya seperti mata dan telinganya sahaja. Tuan-tuan, apa beza kita dengan saintis? Kita tengok matahari, bulan, bintang. Lah ni siapa pun boleh beli teleskop. Walaupun tak sehebat teleskop saintis lah. Boleh tengok teropong, bintang, bulan. Apa beza kita dengan mereka? Saintis dia fikir kesan daripada fenomena ini. Dia jangkakan apa yang akan berlaku. Apa beza kita yang duk baca tiap-tiap hari graf COVID-19 dengan doktor yang baca graf? Dengan saintis yang baca graf? Oh, tak sama tuan-tuan. Kita baca, kita tengok dekat graf tu habis. Selesai. Kita dapat faktanya. Tetapi mereka yang saintis, yang pakar melihat dan mereka dapat fakta dan mereka membina teori. Ya. Kita nampak awan gelap nak hujan. Kita tahu awan gelap nak hujan saja. Tetapi orang Jabatan Meteorologi, dia tengok awan gelap, dia jangkakan nak banjir, nak itu, nak ini. Ya. So itulah peranan akal. Akal ialah to expect something yang tidak, that which is not present, yang tidak ada sekarang, to predict, untuk meramal berdasarkan fakta yang ada, yang zahir. Sebab itulah Allah Ta'ala menyifatkan orang kafir yang tidak beriman dengan benda ghaib, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan perkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tidak berakal. Tidak ada fungsi akal. Sebab itu Allah samakan mereka dengan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat. Ayam, itik, kambing, lembu, dia mana boleh fikir nak makan makanan yang jenama lebih sedap ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Kalau tidak, jenuhlah kita. Kan? Tak ada lah lembu tiba-tiba teringin nak makan rumput dekat Afrika ke. Dia kata, jemu dah makan rumput dekat Malaysia ni. Tapi dia lembu Malaysia. Kan? Tak mungkin. Tapi manusia dia boleh buat kesimpulan. Benda yang dia tak tahu. Yang dia tak lihat, dia tak nampak, tapi dia boleh jangka benda tu ada. Berdasarkan penelitian dan pemerhatian. Kerana dia berakal. Benda yang ghaib, yang tak nampak, dia boleh percaya. Walaupun dia sendiri tak mengalaminya, tetapi cukup kalau diceritakan kepadanya sesuatu yang dia faham asal maknanya. Kita yang tak, orang yang tak kena bencana, nas'alullah al-afiyah, tak kena bencana banjir dan sebagainya, bila kita tengok orang kena banjir, apa perasaan kita? Takut, sedih, kesian. Dah kita tak duduk dalam situasi itu, kita tengok saja.
Bahkan zaman dulu kita hanya dengar saja orang cerita dalam TV, dalam radio. Lah sekarang mungkin kita ada video rakaman CCTV lah, apalah. Mungkin lebih lagi. Tapi kalau orang zaman dulu, tetap dia boleh merasai keperitan manusia yang lain walaupun dia hanya dengar cerita tu di radio. TV pun tak ada. Atau dia hanya sekadar baca berita itu di dada akhbar. Tak ada gambar, tak ada apa. Tapi dia boleh faham bahawa mereka ni ditimpa kesusahan. Subhanallah. Kerana dia dalam hidup dia juga ada benda susah yang dia pernah alami. Walaupun not exactly like that, tapi something is lebih kurang sama macam tu. Setiap kita mengalaminya. Setiap daripada kita pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Jadi kita faham apa makna susah, apa makna perit. Kemudian akal buat analogi. Sama ada analogi itu lebih rendah atau lebih tinggi atau setara. Kita ambil contoh banjir ni. Ya. Orang yang dia tak pernah, kereta dia tak pernah tenggelam banjir, tapi dia pernah pancit tayar di tengah jalan, tengah malam. Bayangkan. Bila dia dengar ada orang kereta total loss, tenggelam masuk air, dia boleh faham tak keperitan yang ditanggung oleh orang yang rosak kereta total loss? Ya. Dengan cara apa? Akal dia membuat bandingan secara aula, qiyas aula. Kalau aku dulu, kereta pancit je pun tepi jalan. Pun dah rasa susah, dah rasa gelisah nak tukar tayar. Sampai kena pinjam duit. Ish, depa ni no. Sampai hilang tu kereta, nak kena beli kereta baru. Dah. Macam mana dia faham? Dia buat qiyas, dia panggil qiyas aula. So, depa ni tentu lebih susah daripada aku dulu. Macam itulah cara akal berfungsi. Kan? Orang yang pernah kereta dia dulu pernah banjir, hilang macam depa sekarang. So, dia faham perasaan itu sama. Yang ini kita panggil qiyas musawi, qiyas sama. Dan ada orang yang dia kereta dia tenggelam, hilang masa banjir. Dia tengok orang kereta rosak tepi jalan. Dia faham kesusahan orang itu, tetapi dia tahu kesusahan orang itu lebih kurang daripada kesusahan dia dulu. Masa kereta dia hilang, tenggelam, dia banjir. Dia panggil qiyas adna, qiyas bawah. Inilah dia qiyas. Bukan saja cerita ni berlaku dalam usul fiqh untuk faham ayat Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah fungsi akal sepanjang hidup kita. Setiap hari kita duk buat benda ni. Orang kata, ui, benda ni ustaz duk mengajar apa? Usul fiqh ke apa? Bukan ilmu usul fiqh ni. Ya? Memanglah dia dibincanglah usul fiqh, tapi dia adalah aplikasi dalam kehidupan seharian. Itu adalah khasiyatul aqal. Macam yang kata di sini. Dia adalah khususiyah, specialty, nature kepada akal. Itulah fungsi akal. Membuat analogi. Meneliti kepada kesudahan sesuatu benda. Ya, dia kata wa khassatul aqli an-nazaru fil awaqib. فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. Maka orang yang paling berakal ialah orang yang mengutamakan kelazatan dan kerehatannya yang mendatang, yang kekal abadi berbanding kelazatan dan kerehatan segera yang akan berakhir, yang akan lenyap. وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما
بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. Dan yang paling bodoh sekali ialah yang mengutamakan kelazatan sementara yang akan hilang cepat hilangnya, bahkan kelazatan itu diselubungi pula dengan pelbagai keperitan dan ketakutan berbanding kelazatan abadi yang sejahtera dari segenap segi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Siapa yang tak suka dengan agama Ibrahim, melainkan orang yang bongok, yang bodoh, yang dungu, yang bebal, safih. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. Jadi kata kepada mereka, berimanlah seperti mana orang lain beriman dengan Allah dan Rasul. Dia berkata, adakah kami nak beriman macam dibuat oleh orang-orang bodoh? Tuhan kata, mereka lah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tak tahu. Mereka yang bongok, Tuhan kata, bukan orang beriman. Ya. Orang kafir tengok orang yang beriman ini terpaksa meninggalkan kelazatan hidup. Dia kata, rambut cantik kena pakai tudung, muka elok kena bubuh purdah. Dulu hang punya artis, punya terkenal sana sini, masuk TV, gaji besar-besar. Pergi bertobat pula kononnya, dia pun kata. Habis hilang segala kemasyhuran, keglamoran, semua hilang habis. Daripada dulu rumah sampai 7 tingkat, dah tinggal rumah setengah tingkat saja. Hidup susah daripada hidup senang. Manusia yang hanya pandangannya pada dunia, dia akan kata orang yang bertobat ni, yang tinggalkan dunia artis, pergi berhijrah, kembali menjadi seorang Muslim sejati, dia akan kata kau ni bodoh lah. Tinggal segala kemewahan, keglamoran, kemasyhuran, kefamousan. Nampak macam bodoh. Tetapi hakikatnya siapa yang bongok? Kan? Tentulah yang bertaubat itulah yang cerdik. Yang terus dalam maksiat itulah yang bongok. Nas'alullah al-afiyah fi dunia wal akhirah. قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريقة إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وإن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته كل شيء وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله التوفيق. Jadi dia kata apa? Sebagian ulama kata, aku telah fikir tentang usaha segala manusia yang berakal. Aku dapati semuanya menuju ke arah yang satu. Macam kita kata tadi lah, semuanya ke arah yang sama. Semuanya nak memperolehi manfaat dan kelazatan yang berpanjangan. Tetapi cara yang berbeza. Ada yang menyangka ianya pada makan minum. Ada yang menyangka pada berniaga dan bekerja. Ada yang menyangka ianya dengan bernikah dan berkahwin.
ada yang menyangka dengan dengar muzik-muzik dan nyanyi-nyanyian, ada yang melihat ianya dengan main-main dan seronok-seronok. Lalu aku kata, ini kata ulama ni, semua ini adalah tuntutan orang yang berakal. Orang berakal, macam kita kata tadi, memang dia nak cari kesenangan, kesejahteraan. Tetapi kesejahteraan yang macam mana? Dia silap dalam memilih. Ya. Semuanya tidak menyampaikan. Bahkan kebanyakannya menyampaikannya kepada lawan. Sebaliknya yang berlaku. Kecuali satu jalan saja. Apa dia? Menghadapkan diri kepada Allah dan berinteraksi dengannya semata-mata dan mengutamakan keredaannya atas segala sesuatu. Orang yang ikut jalan yang macam ni, kalaupun dia terlepas habuan dunia, tapi dia dapat habuan yang lebih hebat, yang tidak ada lagi sebarang kerugian. Yang mana kalau dapat kepada hamba kebaikan tersebut, dapatlah segala kebaikan. Kalau terlepas kebaikan dunia akhirat itu, tidak ada makna lagi apa jua kebaikan yang dia dapat. Kalau dia dapat kebaikan dunia bersama dengan kebaikan akhirat, dia akan dapat kebaikan dunia itu dengan cara yang paling bahagia. Tiadalah bagi seorang hamba itu jalan yang lebih bermanfaat selain daripada jalan ini. Dan tiada yang lebih menyampaikannya kepada kelezatannya dan kesejahteraannya dan kegembiraannya melainkan jalan ini. Wabillahi taufiq. Jadi macam kita kata, hakikatnya, secara asasnya, tapak akal manusia memanglah. Semua manusia kata dia nak mendapatkan kelazatan yang tertinggi. Manfaat yang paling utama. Semua manusia fikir macam tu. Tapi kesilapannya ialah pada memilih dalam menentukan manakah manfaat yang paling utama, manakah manfaat yang kurang utama yang patut dicicirkan dan mana yang patut digendong. Ya. Itu yang manusia banyak silap. Manusia bersepakat bahawa yang patut dicicirkan itu ialah yang berbahaya atau yang kurang manfaat. Yang kena digendong, dijunjung dan dikejar itu ialah yang paling utama manfaatnya, yang kurang mudaratnya. Tetapi dalam menentukan mana yang utama, mana yang kurang utama, mana yang paling bahaya, mana yang kurang bahaya, banyak manusia tersilap jalan, tersilap langkah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa nas'alullah at-tawfiq wal-hidayah. Jadi itu sekali itu dulu untuk pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan kita akan sambung pada minggu hadapan bismillah ta'ala. Kalau ada persoalan, kalau tak ada, ada. Wassalamualaikum warahmatullahi. Apa seseorang yang bila timbul keinginan dari sendiri untuk akan maksiat dan nahan diri orang yang ya, kalau dia ada keinginan, bila datang seruan syahwat itu, lalu dia menahan dirinya, itulah dia namanya menahan. Kan? Sebab kita manusia bukan sentiasa ada syahwat nak buat benda buruk. Syahwat itu datang pada waktu. Tapi ketika mana syahwat itu datang dan mendorong kita untuk buat, lalu kita lawan, ketika itulah dinamakan sebagai al-kaf. Kenapa kita lawan? Tidak lain tidak bukan, kalau kita sebagai orang yang mukmin, kita lawan pasal kita ketika itu kita ingat benda ni haram, benda ni salah, benda ni tak boleh. Ketika mana syaitan datang dan bisikkan kepada jiwa kita, jom buat ini, jom buat itu, jom jangan tinggal ini, tinggal itu. Ketika kita melawan bisikan syaitan itulah, itu dia al-kaf, menahan diri. Kan? Ada pun waktu yang biasa-biasa itu, itu kita kalau tinggal kita tak dapat pahala, tapi kita terlepas daripada dosa. Kecuali kalau kita hadirkan dalam diri kita, kita ingat masa itu, aku tinggal benda ni kerana Allah Ta'ala. Itu dapat pahala atas niat tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terima musibah yang menimpa dengan hati yang sabar. Ya, bersabar ini dibina di atas iman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan bimbing jiwanya. Allah kata dalam surah At-Taghabun, ma asabaka min musibatin fa bi iznillah. Apa jua musibah yang menimpa kamu, berlaku dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah bimbing jiwanya untuk redha dan sabar. Jadi kuncinya
ialah dia sedar bahawa musibah yang berlaku itu adalah dengan izin Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Cumanya kita kata bila musibah berlaku, adakah ketika musibah itu menghentam kita? Musibah ni dia seumpama macam kita kata ombak yang membadai. Tak? Ataupun benda yang kalau kita orang aksiden, kan? Adakah masa kita kena tersebut kita pengsan sekejap, yang kita terlupa sekejap kata musibah daripada Allah? Itulah waktu yang bahaya. Sebab tu Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentaman yang awal. Kan? Kalau dia segera sedap daripada lamunan sebab lamunan punca orang itu orang ini, segera dia sedap bahawa semuanya adalah takdir Allah, maka cepatlah dia akan sabar dan redha. Semakin lambat dia menerima hakikat bahawa segala musibah yang berlaku biiznillah, dengan izin Allah, maka makin lambatlah dia nak sabar dan dia redha. Itu hakikatnya. Hakikatnya balik kepada kesiapsiagaan iman kita kepada qada dan qadar. Sebab itu sekarang pun di barat mereka dah terima. Mereka dah terima punca teori yang paling meluas diterima tentang kenapa berlakunya tekanan perasaan, berlakunya kemurungan dan sebagainya, ialah kerana apa yang mereka namakan sebagai macam mana seseorang itu melihat dirinya dan keadaan sekeliling, hubung kait dia dengan peristiwa dalam hidup dia, yang kita sebagai orang Muslim kita namakan sebagai qada dan qadar. Kalau dia melihat kejadian yang berlaku pada dirinya adalah takdir Allah, maka dia akan sabar. Kalau dia melihat kejadian yang berlaku pada dirinya adalah kerana sebab itu sebab ini, maka itu yang akan menyebabkan dia tidak sabar. Wallahu ta'ala alam bis-sabar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.